poster, tutup mata, vision, itu dia gelap. Akan lagu dah akan gelap. Dan aku akan buka video mata, transition. Hello, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Jumaat kepada semua viewers kita untuk hashtag ini cerita saya BTS ataupun behind the scene. So untuk episod 4 hari ini, kita ada dua lagi tetamu. Dia Sang Peneraju, dikenali sebagai gadis-gadis yang suka menyendiri, tak banyak cakap. So hari ini diorang jadi tetamu untuk kita kongsikan kisah-kisah mereka ataupun pengalaman mereka selama berkhidmat di Sang Peneraju. So macam episod-episod lepas, secara ringkasnya, ini cerita saya BTS ni merupakan koleksi kisah realiti, aspirasi dan inspirasi warga Yayasan Praju sendiri. So kita akan kongsikan cerita-cerita staf Yayasan Praju sendiri, macam mana mereka terlibat secara langsung ataupun tak langsung dalam melahirkan dah lebih 40,000 penerima faedah setakat ini sejak kita mula beroperasi pada tahun 2012. So insya-Allah tahun depan kita So, boleh kenalkan diri, kita punya tetamu hari ini, kenalkan diri, departmen mana dan dah berapa lama berkhidmat dekat Yayasan Peneraju. Okay, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Hanif kerana mengajukan episod kali ini. Terima kasih juga kepada semua yang sudah menonton hashtag ini cerita saya versi BTS Behind the Scene episod 4. Okay, nama saya Naomi Syahirah binti Zulkifli. Boleh panggil Umi. Saya daripada Department CEO Office, daripada Unit Data Analytics and Reporting. Okey, bila saya mula bekerja? Saya mula bekerja pada tahun 2017, sama bulan dan juga sama hari dengan Hanif, iaitu pada bulan Ogos 2017. So, sekejap je kan rasanya. Tahun ni dah tahun keempat kita orang lah bekerja di sini. Ya, ingat lagi hari pertama kena buat video perkenalkan diri. Okey. Tetamu seterusnya. Alright, hi, Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada pihak terlibat dalam mengendalikan hashtag ini cerita saya behind the scene, dan seterusnya kepada semua penonton yang sedang menyaksikan secara langsung di Facebook Yayasan Peneraju. Saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu lah. Nama saya Syairah Yazid dan saya merupakan associate di bawah Program and Service Delivery Management ataupun nama singkatannya PSDM, iaitu di Operational Department lah di Yayasan Peneraju. Jadi tahun berkhidmat di Yayasan Peneraju, jika dibandingkan dengan Hanif dan Umi, saya baru je lagi bekerja di Yayasan Peneraju. Kiranya baru setahun berkhidmat di Yayasan Peneraju, iaitu sejak dari November 2020. Okey. Tak kisahlah kan berapa lama kita dah kerja kat Yayasan Praju, tapi I'm sure lah kita ada pengalaman ataupun kisah kita nak kongsikan. So Syairah ataupun Umi bolehlah start bercerita kisah korang sepanjang bekerja dekat Yayasan Praju. Okey, saya start dulu ya. Tahun ni dah tahun keempat. Okey, sejarah saya perjalanan saya bekerja di Yayasan Peneraju ni, pada tahun pertama saya bukan under department ni lagi, tapi saya under department PSDM, iaitu berkhidmat menguruskan invoicing untuk program-program skill, di mana saya perlu kita perlu check all the document sebelum program partner kita claim, perlu diproses dululah sebelum kita menghantar kepada finance, sebelum dilepaskan pembayaran tersebut kepada program partner kita. So kita perlu check lah sama ada dokumen yang diorang lampirkan itu sama ada mencukupi ataupun tidak. Selepas itu tu pada tahun 2017 lah. So pada tahun 2018 bermulalah perjalanan saya
menguruskan ataupun melibatkan mengendalikan data-data yang berkaitan dengan scholars. Sebenarnya data analytics and reporting ni baru ditubuhkan pada tahun 2018. So tahun ni dah tahun ketiga lah. Okey, apa tugas utama data analytics and reporting ni ataupun dikenali sebagai DAR? Kita mengendalikan semua information ataupun data yang berkaitan dengan scholars setelah mereka memasuki kita punya program lah. Macam pernah seperti yang di-share oleh Azizi, kita punya program-program online sebelum ni lah, Syakir, Muiz, Nisa dan juga Azri. Selepas pemilihan sebab yang memohon tu ramai, so selepas pemilihan mereka dan yang berjaya memasuki kita punya program, selepas itu data-data data-data scholars selepas berjaya kemasukan kepada program kita, di situlah bermulanya saya monitor lah all the information of the scholars. Antara contoh-contoh yang data-data yang kita collect adalah macam scholar details, background of the scholars. Lepas tu kita juga monitor the program, the performance of the program. Kenapa unit ni ditubuhkan? Sebab kita nak centralizekan all the information. Kita nak centralizekan all the information regarding to the scholars, regarding to the performance of the program. Salah satu contohnya kenapa kita nak sebab bila kita centralize ni, dia memudahkan kita untuk membuat reporting, untuk membuat pelaporan kepada agensi-agensi yang memerlukan ataupun external ataupun internal yang memerlukan information yang berkaitan dengan scholars kita ataupun yang memerlukan informasi berkaitan dengan kita punya program. Sebagai contoh, bila kita ada engagement dengan negeri, di mana negeri, kita boleh beritahu berapa jumlah scholars kita yang berada di negeri tersebut, program partner apa yang berada di negeri tersebut. Itu adalah informasi-informasi yang kita akan share dengan orang luar lah, dengan orang-orang di sana lah. Dari segi performance of the program pula, kita akan monitor. Sebenarnya program-program ni memang setiap program akan ada KPI masing-masing lah. So program owner akan monitor all the program. So program owner akan menjaga banyak program. So dengan wujudnya this unit, kita nak centralizekan all the performance of the program tu dalam satu tempat. Sebab dia memudahkan kita nak tengok berapa dah completed scholars. Kita dah berjaya melahirkan lebih 42,000 scholars pada tahun 2012 sampailah 2021 tu akumulatif kita punya program, number of enrollment lah. Dan kita juga telah berjaya melaksanakan lebih daripada 300 program di Yayasan Peneraju ni. Terdengar banyak kan, itulah betapa struggle-nya kita punya program-program lead. Bukan senang lah untuk nak handle semua program-program ni, tapi dengan usaha mereka kita dah berjaya melahirkan lebih daripada 42,000 scholars tersebut. Itulah antara tugas-tugas utama saya berada dalam unit ini. Dah macam interview kerja Syaira ada maybe Umi boleh kongsi cerita pasal pengalaman kerja dengan scholars kuat lepas ni kalau ada lah. Syaira boleh teruskanlah dengan kisah awak pula. Alright, untuk sambung perjalanan saya di Yayasan Peneraju bermula apabila saya jadi intern lah di bawah Department Program and Service Delivery Management di Yayasan Peneraju. Saya jadi intern untuk 6 bulan. Selepas itu saya diberi peluang untuk sambung kontrak untuk jadi management trainee di bawah unit High Impact Program, Link dan juga Specialist. Dan seterusnya baru-baru ini diberi peluang lagi untuk sambung kontrak dan jadi associate lah di bawah unit yang sama, di bawah department yang sama di Yayasan Peneraju. Jadi saya nak kongsi sedikit berkenaan program di bawah jagaan tim saya iaitu HIP, Link dan juga Specialist. Jadi apakah itu HIP? HIP atau juga nama panjangnya High Impact Program adalah sebuah inisiatif tambahan ataupun Special Intervention Program yang kita perkenalkan di bawah Yayasan Peneraju. Jadi program-program di bawah HIP ni cut across the trust that we have in Yayasan Peneraju. Contohnya ada HIP program yang di bawah Trust Technology, ada yang di bawah Peneraju Tunas 2.0, Skill 2.0 dan sebagainya lah. Jadi kenapa kita wujudkan inisiatif ini adalah untuk menggalakkan kesedaran tentang sektor tertentu
ataupun menangani jurang kecekapan ataupun kebayaran insaniah lah, khususnya untuk pipeline talents ataupun current workforce, untuk menyediakan mereka agar lebih mudah menyesuaikan diri, kekal relevan dan berdaya saing lah dalam kehidupan sekarang ni yang sangat mencabar. Jadi kita mula memperkenalkan HIP ni sebenarnya disebabkan oleh pandemik yang melanda negara kita. Ramai yang diberhentikan kerja dan ada juga mereka yang menghadapi masa sukar untuk mencari pekerjaan, lebih-lebih dari sekarang ni. Jadi apa yang kita buat, kita offer online course program di mana Bumi Putra yang layak dapat sertai program kita, which is fully 100% covered lah by Yayasan Penraju, and then they get the opportunity to learn new skills, to reskill and also to upskill themselves. Jadi kita menawarkan kursus-kursus online dari bidang ataupun sektor yang berbeza. Contohnya, tak ramai di negara kita yang tahu apa itu penglabelan data in AI. Jadi kita adakan di High Impact Program di mana Bumi Putra yang berminat dan layak dapat sertai program tersebut dan mereka dapat belajar soft skill tertentu untuk mereka terapkan insyaAllah dalam kerjaya mereka dan dapat praktikanlah dalam kehidupan seharian mereka, dan seterusnya insyaAllah dapat gunakan ilmu yang ada untuk terus kekal relevan dan dapat upskill and reskill diri mereka sendiri. When talking about numbers, number of enrollments and stuff like that, as we know, Yayasan Penraju telah berjaya mendapat lebih daripada 40,000 penerima faedah since the year 2012 until 2021. Tapi semestinya kita bukan nak the numbers semata-mata. Kita nakkan kepuasan itu sendiri di mana kita tengok mereka sangat bersungguh-sungguh untuk belajar, tambahkan ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam to enhance their soft skills supaya when they go out there, they are more prepared and ready to adapt lah in this fast changing world. Yeah. Dah. Pendek sangat. Okay, tak apa. Maybe Umi ataupun Syairah boleh kongsikanlah macam mana pengalaman bekerja dekat Yayasan Penraju tu. How about macam orang tahu kan kita macam struggling ataupun work hard untuk bantu Bumi Putra kat luar sana untuk ubah kehidupan diorang kan. So behind the scene dekat Yayasan Penraju ni, apa pendapat Umi dengan Syairah ataupun pengalaman personal lah sebagai orang behind the scene tu dalam merealisasi aspirasi penerima faedah kita. Okey. Kalau boleh Umi tambah sikit daripada yang Syairah cakap tu kan. Okey, betul lah macam Syairah cakap. Numbers memang kita banyak, tapi sebenarnya yang kita punya key untuk menolong kita punya pelajar ni adalah segi diorang punya performance sebenarnya. Dari situlah kita tengok daripada monitor, bila kita dah monitor all the program daripada 2012 sampai 2021, kita tengok all the performance diorang. Contohnya kalau macam program HIP, kita membantu mereka untuk mendapatkan certification untuk membantu mereka bekerja dengan lebih baik lah, sebab kita tahu musim pandemik ni ramai yang orang efek, daripada yang kena potong gaji, daripada orang yang kehilangan kerja, ramai sebenarnya. Tapi itulah, dengan program-program yang kita ada ni, kita harap kita dapat membantu orang yang lebih memerlukan di luar sana lah. So dari segi macam program-program employment pula, kita akan monitor diorang dari segi bekerja, dari segi daripada diorang punya gaji, macam mana gaji diorang meet tak dengan kita punya requirement, maksudnya kenaikan yang kita target untuk orang-orang yang memasuki program kita. Kenapa saya menyebut seperti ini, sebab daripada based on saya punya pengalaman, saya tak adalah direct dengan scholar, tapi ada kenal lah a few scholars. Kita sangat rasa, macam Aziz pernah cakap, kita akan rasa satu perasaan yang sangat puas, rasa happy, rasa gembira lah bila kita dapat membantu. Salah satu contohnya, ada beberapa scholar yang saya kenal datang jumpa cakap thank you so much. They said thank you so much Yayasan Penraju kerana menganjurkan program-program macam contohnya program-program teknologi, ACCA, sebab
ada daripada kalangan sekolah yang saya kenal tu, diorang tak bekerja pun sebelum ni. Tapi Alhamdulillah dengan certification yang kita bagi ni, yang kita program-program yang kita anjurkan ini, mereka telah mendapat pekerjaan yang bagus. Lepas tu dari segi kenaikan gaji diorang pun bagus. Dan saya mendengar feedback-feedback yang bagus. So benda tu memberikan saya rasa happy lah, walaupun tak direct dengan sekolah, tapi dengan program-program yang kita anjurkan ni dapat membantu mereka sedikit dari segi kesusahan, kepayahan hidup mereka tu juga. Selain pada itu, dulu pada tahun 2018 kita ada tunas ke liga kan. So dulu memang banyaklah interview session semua benda. So saya involve juga untuk that session. Ada satu potensi sekolah yang menyentuh hati saya. Apabila pengalaman saya interview that scholar, that parents, sebenarnya ramai yang struggling dekat luar sana. Sebenarnya lah, kita rasa sebenarnya dia ada potential untuk nak melanjutkan pelajaran ke arah lebih baik, tapi disebabkan kekangan kewangan, diorang terpaksa melupakan hasrat tu. Tapi Alhamdulillah Yayasan Peraju menyediakan program-program untuk membantu mereka, golongan-golongan B40, golongan yang memerlukan untuk melanjutkan pelajaran mereka ke arah lebih baik. Dan contoh yang saya ingat sampai sekarang, pengumadan seorang ibu, dia ada anak 7 orang, ibu dia hanya menjual kuih. Saya terfikir, ya Allah, macam manalah dia nak survive anak dia 7 orang dengan hanya menjual kuih. Pada waktu tu masa tu tak adalah macam yang viral Instagram ke apa semua tu kan. So macam betapa besarnya pengorbanan seorang ibu untuk membesarkan mereka, sangat menyentuh hati saya, dan dia membuatkan saya rasa sentiasa, sebenarnya bila kita involve dengan Yayasan Peraju ni, dia menerbitkan satu perasaan dekat hati kita adalah kita sentiasa bersyukur. Kalau kita rasa susah, sebenarnya kat luar sana lebih ramai orang yang susah. Dia sangat menyentuh hati saya lah pada waktu tersebut. Itulah pengalaman-pengalaman yang saya rasa saya tak boleh lupakan lah apabila mendengar feedback daripada scholars, bila kita directly interview parents. So benda-benda tu memang sangat menyentuh hati saya. Itu sahajalah daripada saya. Syairah, ada apa-apa yang nak kongsi yang menyentuh hati awak juga? Okay, jadi program yang saya jaga iaitu Peneraju High Impact Program online course ni, macam saya cakap, ia adalah 100% secara online. Jadi saya tak pernah berpeluang untuk berjumpa dengan penerima faedah secara face to face. You know, mostly it's just virtually. Namun begitu, saya masih lagi dapat berkomunikasi dengan penerima faedah di bawah program HIP ni melalui onboarding sessions. Onboarding sessions ni di mana kita akan adakan setiap kali sebelum mereka mulakan training, dan di situlah saya dapat mengenali dan berkomunikasi secara langsung dengan penerima faedah kita. Dengan salah satu program partner yang kita ada di High Impact Program, diorang juga akan adakan macam graduation call, di mana kita gather together secara virtual dan meraihkan mereka yang berjaya untuk menyelesaikan semua training, berjaya untuk mendapatkan sijil, dan juga melalui graduation call ni kita secara langsung, macam Umi cakap tadi, kita dapat dengar pengalaman yang dikongsi oleh beneficiaries kita selama menjalani training. You know, kita dapat tahu apa yang diorang rasa sepanjang training berlangsung, dan juga segala penambahbaikan yang mereka dapat kongsikan lah sepanjang mereka menjalani training tersebut. Jadi daripada sini kita dapat tahu, oh, ada sesuatu yang kita perlu improve, ada modul yang penerima faedah rasa tak begitu relevan dan perlu diubah dan sebagainya. Jadi dari situ kita dapat peluang untuk menambahbaikkan program-program yang kita adakan, bukan saja di bawah High Impact Program but also under different trusts as well. Dan juga bila katakan pasal High Impact Program ni, kita tambahkan sijil-sijil daripada bidang-bidang tertentu. Jadi macam ada satu beneficiary ni, dia daripada bidang yang lain, contohnya macam engineering, tapi bila dia sertai program High Impact Program, diorang dapat sijil tu, secara langsung diorang dapat gunakan manfaat soft skills yang diorang belajar semasa menjalani training tersebut, dan mereka dapat memasuki bidang pekerjaan yang lain, which is very impressive, which is something that satisfaction lah untuk kita yang manage all the programs. So yeah, that is pengalaman di Yayasan Peraju bagi saya masih lagi
sikit lah kalau nak dibandingkan dengan yang lain, tapi saya look forward to gain new experiences like apa yang Umi cakap. So yeah, that is everything lah that can be shared by me. Faham. So the feeling of satisfaction tu lah yang kita nak, kita rasa puas lah bila kita dapat tolong orang yang memerlukan kat luar sana kan. So and also from Umi punya sharing tadi, saya suka bila dia kata bila kita directly involved dengan nak tolong orang, interview budak-budak penerima faedah ni, secara tak langsung dia bagi kita ruang dan peluang untuk kita reflect diri kita sendiri. Sebab kalau kita rasa kita susah, ada lagi yang lagi susah dekat luar sana. Kalau kita rasa kita dah hebat, ada lagi yang hebat dekat luar sana. So it gives us the opportunity to actually communicate dengan orang yang betul-betul memerlukan dekat luar sana. So Yayasan Peraju is here to help those kind of people lah. Okay, message ataupun harapan peribadi kepada Yayasan Peneraju ataupun kepada potential beneficiaries kita. Okay, harapan saya, saya rasa semua orang mempunyai harapan yang sama lah, supaya kita dapat membantu merealisasikan impian lebih ramai orang di luar sana. Sebab dengan musim sekarang, kami mengharapkan program-program yang kami anjurkan ini dapat membantu memulihkan kembali orang yang berkehilangan kerja, orang yang dipotong gaji, semua itulah yang affected during pandemik ataupun orang-orang yang memerlukan dari segi pertolongan daripada Yayasan Peneraju. Kita harap kita dapat melahirkan lagi ramai sekolah-sekolah daripada untuk mengambil program-program yang kita anjurkan, supaya kita dapat melahirkan lebih ramai orang dalam pelbagai sektor. Itu sahajalah daripada saya. Okay, Syahira. Alright, jadi harapan saya kepada Yayasan Peneraju, saya berharap Yayasan Peneraju dapat terus melaksanakan visi dan misi, iaitu dapat menjadi catalyst ataupun pemangkin kepada peningkatan keupayaan Bumi Putra, dan seterusnya dapat terus menyediakan peluang pendidikan berkualiti kepada Bumi Putra yang tidak berkemampuan di luar sana, yang tidak berpeluang untuk melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Teruskan merealisasikan impian dan cita-cita anak-anak Bumi Putra kita untuk terus berdaya saing, kekal relevan, dan juga dapat melahirkanlah lebih ramai future leaders for the years to come. Seterusnya, apa yang saya boleh katakan kepada penerima faedah Yayasan Peneraju ialah untuk menggunakan peluang yang diberikan sehabis baik. Anda layak untuk sertai mana-mana program di Yayasan Peneraju, seterusnya diberikan peluang untuk dibiayai. Jadi jangan sia-siakan peluang ini, kerana saya yakin ada ramai lagi orang di luar sana yang berharap mereka diberikan peluang sebegini. So do all your best, tingkatkan usaha sehingga anda berjaya, insyaAllah. Dan seterusnya untuk penonton hashtag ini cerita saya behind the scene pada hari ini, untuk terus menguawakan dan berkongsi tentang Yayasan Peneraju kepada keluarga, saudara mara, kawan-kawan ataupun jiran, apa program-program yang kami offer dengan mengikuti media sosial Yayasan Peneraju seperti Facebook, Instagram dan Twitter. Juga jangan lupa untuk layari laman web rasmi kami untuk mengetahui lebih lanjutlah program-program yang kami tawarkan di Yayasan Peneraju. Okay, itu dia free marketing dari Syahira. Okay, terima kasih banyak Umi dan Syahira dengan kisah-kisah yang pendek tapi padat, kisah-kisah ataupun pengalaman peribadi yang diorang dapatlah sepanjang bekerja dekat Yayasan Peneraju. So again, thank you very much. InsyaAllah. Thank you juga Syahira. Okay, insyaAllah kita akan jumpa lagi bersama tetamu seterusnya pada hari Isnin nanti di episod ke-5. Okay, terima kasih banyak again. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye-bye. Bye.